Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua penonton Bursa Chit Chat. Okey, untuk pada malam ni berapa hari bulan 7 hari bulan. Hari Khamis. Kita bermula biasa 8.30 kita setting. Okay, dan sekarang telah bersama saya. Tapi sebelum kita teruskan kepada isi kita, macam biasa sharekan kepada kawan-kawan kenalan kita kan. Pada malam ni saya nak berkongsi tentang uh, 5 traders, top 5 traders yang apa nama, kadang-kadang ada orang study pasal dia, ada orang tak tahu kan. Tapi saya jumpa artikel ni, dia menceritakan 5 orang traders ni yang mungkin tuan-tuan kenal dan mungkin juga tak pernah dengar atau just pernah tahu je kan siapa nama-nama ni. Ada di kalangan 5 ni yang memang very famous. Cumanya macam mana dia buat tu, saya akan explain lah macam mana cara dia buat duit tu. Okey, tapi sebelum kita go dalam lagi, saya kongsikan 5 orang ni. Kongsikan page ni kepada kawan-kawan, kepada kenalan-kenalan kita, kepada page-page yang mungkin aktif tuan-tuan dan puan-puan share. Mungkin ada channel Telegram sendiri, mungkin ada Facebook sendiri, page Facebook sendiri, sharekan kat situ. Biar orang ramai tahu lagi. Okey, sebab perkongsian kita dengan melalui Bursa Chit Chat ni, kita adalah berkolaborasi dengan Bursa Malaysia Eye untuk menyebarkan ilmu pengetahuan saham kepada rakyat Malaysia supaya lebih ramai orang yang trade kan, supaya ramai orang yang melabur kan. Lagi-lagi kalau macam kita ni trader, lagi ramai orang trade lagi kita suka sebab kita bercakap pasal liquidity dalam pasaran, betul? So sebarkan maklumat ni. Sebarkan sharing pada malam ni. Sebarkan news-news daripada Smart Saham. Sebab kami di Smart Saham memang betul-betul nak rakyat Malaysia ni bijak pandai dalam saham. Okey, sharekan. Siapa bersama kita pada malam ni Tuan Farizal Izam. Memang peminat setia lah, saya boleh cakap top fan. Top fan dengan Smart Saham. Terima kasih. Memang saya perhatikan setiap sesi ada. Alhamdulillah, sangat bagus. Saya doakan tuan dapat rezeki yang melimpah ruah. Okey. If Tuan Afif Izzah lagi best dari Bulletin TV3 kan. Tak tahu dia cakap pasal saya atau sesi dia. Kan? Okey. Share kan. Okey, malam ni saya nak cakap pasal traders kan, top traders dan apa secret diorang dan juga macam mana kita boleh apply secret diorang tu dalam kita punya style atau dalam kita punya trading plan. Okey. Okay, go. Okey. Kita sekarang dah 30 orang. InsyaAllah kalau capai 40 orang, kan, 40 views, mungkin tambah lagi berapa? 10 handset ke kan? Handset anak ke, handset mak pinjam sekejap, views. Tambahkan views tu. Okey. Bersama kita tadi Tuan Farizal, Puan Agnes daripada Sabah. Okey ya. Macam mana trade tuan-tuan dan puan-puan hari ni? Siapa yang trade tu? Okey ke? Pagi-pagi bermula dengan 159 something. Tapi close tinggi sikit kan, dalam berapa dekat 11 point, 10.9 point, 10.9 point. Kan? Alhamdulillah. Kan? Syukur kepada Tuhan. Sebab memberi ujung-ujung tu dia push sikit. Macam saya punya pun ada, tak banyak kan. Tapi lepas ada merah sekejap tengah-tengah hari tadi, dah hijau balik. Alhamdulillah. Okey. Sharekan. Ada sikit lagi. Okey. Tuan Mahfuz. Daripada mana tuan dia? Kalau ada kawan-kawan lagi yang nak tahu pasal saham ni, nak tahu cerita pasal market ni, boleh kongsi-kongsikan, boleh sampaikan juga apa yang kita ceritakan setiap minggu selama 5 hari, Isnin sampai Jumaat. Kami kongsikan perkongsian secara percuma berkenaan dengan market, berkenaan dengan stok, berkenaan dengan trader-trader yang kita tahu kan, untuk
kita dapat ilmu tambahan lah selain daripada apa yang biasa kita buat kan. Kadang-kadang kita contoh suka trade cara kita je kan. Kadang-kadang loss kan kita nak tahu juga okey orang lain macam mana betul. Okey. Jadi saya tak nak buang masa lagi. Okey, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan 5 traders dan juga secret mereka kan. Ada 3 je topik utama saya nak kongsikan. Siapa mereka? Apa lesson yang kita boleh belajar daripada mereka? Dan juga macam mana kita boleh apply apa yang kita pelajari daripada mereka tadi. Kan? Kadang-kadang bila kita tengok rupanya bukanlah like macam secret sangat, tapi ada perkara yang bila kita perhatikan itu yang menyebabkan mereka menjadi. Okey. So kita pergi kepada siapa mula-mula Okey, kepada who. Ada 5 orang ni. Yang ni yang title ataupun perkara yang very significant dengan mereka. Okey. Yang mana mereka ni adalah orang yang successful dengan cara mereka. Bila kita tengok tak sama pun antara satu sama lain, kan? Tak ada pun 5-5 ni kata okey dia trade pakai EMA pula, EMA kan. EMA 20 semua menjadi macam tu, tak, kan? Setiap satu ni cara dia berbeza dan menjadi. Pasal tu bila kita trade kita kena tahu kita ni kita kena faham sifat kita macam mana, kan? Dan kita kena ada satu trading plan yang sesuai dengan kita punya risk profile, kita punya selera kita. Okey, yang pertama orang yang dikenali dengan gelaran The Man Who Broke the Bank of England, kan? Tahu ke siapa ni? Cuba bagi pandangan, bagi komen sikit. Tahu ke siapa The Man Who Broke the Bank of England? Okey. Famous ni orang ni, kan? Okey. Ada ke? Nak bagi pandangan? Kalau betul, kalau salah, kita akan betulkan. Kalau betul, anda dapat pahala. Alhamdulillah, kan? Okey. Tuan Ahmad Helmi, kan? Soros, kan? Afizah Soros. Okey. Ya betul tuan-tuan dan puan-puan, George Soros, kan? Umur dia sekarang rasanya dah dekat 80 ke, dah lebih 80 macam itulah. Saya pun tak sempat tengok dia punya umur dia. Okay, tapi first dia dikenali dengan orang dapat gelaran The Man Who Broke the Bank of England. Okay? Dan selepas gelaran tu datang pula gelaran satu lagi bila dia kacau market Asia. Tu nanti saya akan menceritakan sikit dekat situ. Tapi sebelum itu background dia. Okay, dia ni adalah orang berketurunan Yahudi lah, kan? Dia lahir di Hungary, tapi disebabkan masa tu Hungary dikuasai oleh Nazi, so dia tukar nama, kan? Asalnya daripada Georgie kepada George Soros untuk masa tu Nazi memang menghukum lah orang-orang Yahudi ni, kan? Sebab selepas World War I, kan? The Great War atau lebih dikenali dekat bahagian Eropah tu, The Great War. Masa zaman Hitler, dia nak membangkitkan semangat Aryan, kan? Semangat white power, semangat Nazi tu. Somehow untuk menaikkan satu identiti, dia kena mengatakan ada satu punca menyebabkan dia orang sebelum tu jatuh, kan? Sebab bangsa Jerman selepas World War I memang dihina sehina-hinanya dekat Eropah tu, kan? Apa tadi? Hitler dia bangkit dengan dalam kuasa politiknya dengan salah satunya adalah dia kata Yahudi adalah salah satu penyebab diorang ni jatuh, kan? Sebab dia tengok dekat sejarah Tsar Rusia, kan? Macam mana Bolshevik menjatuhkan Raja Rusia tu. So dia somehow buat correlation dekat Mein Kampf dia, buku Mein Kampf dia ataupun The Struggle dia. Dia cakap lah macam mana
yang mana ideologi tu tertanam dekat dekat orang-orang Jerman ni, dan diorang mula menyalahkan orang Yahudi kan. Sebab tu masa tu orang-orang Yahudi dekat Jerman ditarget oleh Nazi. Lepas tu dia dapat, bila dia dapat melarikan diri daripada dia selamat daripada World War tu. Okey, dia sambung belajar dekat London School of Economics dalam master degree in philosophy. Okey, dan juga sebelum tu degree lah. Dan selepas tu dia founded Quantum Fund bersama dengan Jim Rogers. Quantum Fund ni, okey, diorang bukanlah macam very structured punya, tak ada very specific philosophical strategy, tapi lebih kepada mereka tengok makro punya view terhadap satu-satu situasi ekonomi, dan diorang bet ekonomi tu. Okay? Sebab dekat US ni very liberal dia punya economic style dia, yang mana you can buat apa-apa business, buat apa-apa produk kan. Even financial product pun you boleh buat as long as dia tak dapat tentangan oleh public lagi. Macam tu lah, daripada kerajaan lagi. Okay. So, dengan quantum trading tu, apa yang first dia buat sebelum dia orang menyebabkan Asian financial crisis tu, macam mana yang dikatakan the man who broke the Bank of England tu, sebab masa tahun 1992 dia pinjam duit pound sterling kan dalam bilion-bilion punya amount, dan dikonvertkan kepada Deutschmark, mata wang Jerman. Sebab masa tu dia foresee pound ni dah overvalue kan, which is dia akan drop lepas tu, which is memang jadi kan. Lepas bila pound tu crash, dia di-evaluate balik dengan rate yang lebih rendah. So dia convert balik duit daripada Deutschmark tadi tu kepada pound yang lebih rendah. So dia untung banyak kan, untung banyak daripada foreign current exchange tu. Okay, dia beli masa harga tinggi, dia convert kan, somehow dia reservekan dekat tempat lain, bila harga ni jatuh kan, dia convert balik kan. So lebihan tu dia punya, dia just bayar berapa amount yang secara face value-nya yang dipinjam. Okay, lebih 1 bilion dia untung. Lepas tu pada tahun 1997 kan, dia dipersalahkan kan, yang dituduh sebagai orang yang attack Asia punya currency. Tapi dia nafikan benda tu kan. Actually kita tak tahulah betul ke tak kan, sebab dia kata most of the situation dia just ambil opportunity je. So like macam kalau siapa-siapa yang belajar Wyckoff tu, any opportunity ataupun penyebab satu-satu saham naik atau turun, itulah yang diorang katakan sebagai punca harga tu naik atau turun. Siapa yang belajar Wyckoff akan faham kan. So macam Soros, dia first tengok dekat Bath, Thailand kan. Bath, Thailand. Sebab Bath, Thailand ni tahun 1997, sedekat sebelum tu, dia tambatkan nilai dia dengan US. So sebab Thailand rasa dia currency dia tak berapa kuat lagi. So dia perlu tambahkan kepada currency yang lebih kuat. Dia ada pro and cons lah. Dalam bisnes, dia pro sebab bila nak ada pertukaran pembelian barang, kita boleh beli dengan straightforward lah. Kita tak perlu ambil kira perbezaan nilai harga tu yang menyebabkan kita rugi atau untung kan, sebab dia fix kan, fix current exchange. Tapi problem dia adalah bila duit yang kita pack kan, contoh masa tu $1 bersama dengan 47 baht tak silap saya. Okay, kalau kata nilai Thailand, Baht Thailand tu meningkat, so dia kena buy back untuk turunkan balik. Dia kena tarik duit tu masuk dalam masuk dalam dia punya
Great Bank Reserve dia, dia kena jual dia punya reserve dalam USD untuk dapatkan balik BAH dia supaya pegging amount tu, pegging rate tu maintain. So, Soros perhatikan benda ni, kan? Sebab lama-lama dia punya apa ni? Dia mulakan hedge fund, dia beli BAH banyak-banyak. Lama-lama, so maknanya demand terhadap BAH ni macam lama-lama banyak, lama-lama meningkat betul. Apa yang Thailand kena buat adalah dia kena cairkan reserve, foreign reserve dia untuk rendahkan balik dia punya pegging rate tu, kan? Jadi bila macam tu lama-lama reserve foreign reserve Thailand ni dah susut, dia decide dah tak boleh jadi macam ni. Dia kena stop. Bila stop, BAH punya value tu orang tengok macam dah tak ada orang nak ambil net value tu, dia drop. Bila drop, yang tu yang berlakunya the first Asian Financial Crisis pada Ogos 1997 yang dikatakan sebagai currency attack, kan. Bila Thailand mula jatuh, Malaysia pun mula terkena, Indonesia pun mula terkena, yang mana dia punya currency rate masa tu Asia punya currency rate mostly jatuh antara 37% ke 47%, kan. Sangat banyak, kan. Masa tu juga kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kenalan, ada sedara yang berumur, kan, dalam lebih kurang 50-an, cuba bercakap pasal investment dengan diorang, kan. Mostly, kan, siapa yang pernah ada pengalaman trade masa tu, kan, mostly sekarang ni diorang fobia. Diorang macam tak percaya dengan stock investment. Sebab pengalaman 97 tu memang mengajar generasi yang saya bercakap tadi tu sangat-sangat orang kata apa, dalam lah dia punya impact dia. Saya jumpa ada ramai, kan, ramai yang berumur macam ni, bila bercakap pasal even unit trust pun kata tak percaya, kan. Diorang lebih percaya letak, kalau yang Islam tu letak dekat tabung haji, kan, dekat ASB, dekat bank. Ini je tempat yang diorang percaya. Boleh tanya, cuba tanya, kan. Okay. Ini pasal jual sorang, macam mana dia buat duit. Dia mostly on the speculation, kan. Dia bet big, kan. Okay. Sorry. Okay, macam mana? Sangat kejam Tuan Anwar Amran cakap, kan. Ya, betul, kan. Macam, tapi kalau macam kita belajar Wyckoff, kan. Kalau kita cakap orang buat kita kejam lah, kan. Tapi kalau kita buat kat orang, itu bisnes. Nah, betul tak? Okay. Okay, so tadi pasal George Soros. Okay, yang kedua adalah orang yang ada world largest hedge fund. Okay. Hedge fund ni somehow macam private manage punya lah. So dia memang very specific. Orang yang ada certain amount yang boleh masuk. Okay, so Ray Dalio, kan. So background dia, dia start invest ni pada umur 12 tahun. Masa kalau contoh, katalah dia buyer macam saya, kan. Saya muda lagi, umur 28 tahun. Tambah 7. Okay. Pada umur 12 tahun, dia dah start beli stok. Bayangkan 12 tahun, kan. Masa tu mungkin, siapa yang buyer saya 30-an ni, tengok Dash yang kurung mungkin, kan. Dia dah beli stok. Macam, kita stok, apa benda stok, kan. Dan kita tahu masa tu mungkin tengok TV BSKL tu bayang macam singkatan bagi basikal contohnya tu, kan. Tapi dia dah beli stok. Dia beli airline punya company pada harga $300 dan triple bila airline tu merge. Yang ni mungkin United Airlines, saya tak pasti lah. Tapi dia merge, so triple. So tu jadi titik mula dia lah. Dan pada 1975 dia founded Bridgewater Associates. Yang mana sekarang dia punya foundation kepada dia punya hedge fund company sekarang lah. Okay. Tuan Azli Osman cakap masa tu kita cari air. Ni tahun 1998 kan nak cerita. Masa tu saya sekolah di KL, kan, tak ada air selama 3 bulan. Lepas Sukom elok je air ada. Saya pun tak tahu kenapa, kan. Okay, berbalik pada cerita Ray Dalio ni, pada 1975 dia founded Bridgewater Associates dekat rumah dia. So kalau kita nak dengar cerita macam company besar-besar kat US ni, start dekat garage, start dekat ruang tamu rumah, kan. Macam senang je buat bisnes kat sana. Lebih kurang macam tu lah.
Tapi yang ni memang dia start dekat apartment dia. So 6 tahun selepas tu dia mula buka office dia, dan pada tahun 2005 dia menjadi the biggest hedge fund company dekat dunia dengan nilai aset under management sebanyak 50 bilion. Sekarang dalam rasanya dah lebih pada 70 bilion, tak saya kan. Atau lebih lah. Okay, minta maaf kalau saya tersalah. Okay. Tapi kita bercakap pasal dia bermula small dan dia start small, start lean, dan dia kumpulkan orang investor dalam hedge fund dia. Okay. Sebab kepakaran dia dalam buat duit dengan cara the most common idea, iaitu diversify. Dia pelbagaikan dia punya asset dia. Atau nama lain dia asset allocation kan. Okay. Dia invest most of asset dia, dia invest ke dalam most uncorrelated asset. Maksudnya kalau dia punya portfolio investment dia tu, ada yang bila market naik, ada yang ni turun. Dia sentiasa berlawanan. Okay, kenapa? Sebab dia percaya kan, kalau kata semua masuk dalam, dia berpegang kepada yang orang kata don't put all egg in the basket kan. So kalau jatuh semua. Tapi dia ambil the most kita cakap safe, the most moderate way lah kan. Sebab dia kata dalam tempoh 30 tahun investment dia tu, melalui asset allocation ni, 30 tahun, 4 tahun je yang record loss. Bayangkan macam mana strategi dia tu memang menjadi kan. Sebab dia akan sentiasa balance bila dalam keadaan apa-apa ekonomi pun. Okay. Lepas tu dalam saya kongsikan, dia ada cakap bila trade ataupun melabur ni, the key to success adalah fail in trade. Macam pelik juga kan. Fail tu mengajar dia macam mana trade lebih baik. Okay kan. Dan dia kata bila kita invest atau melabur, kita kena jadi agresif dan juga defensif dalam masa yang sama. Iaitu agresif buat duit, defensif save duit, simpan duit tu, selamatkan profit. Macam tu. So bila ada profit, simpan. Bila ada profit, simpan. Bila ada peluang untuk masuk kan. Tapi dalam masa yang sama, berhati-hati. Okay. So that's why dalam 30 tahun tu, mungkin itu rahsia yang terbaik dia menyebabkan, dengan cara dia, menyebabkan cuma 4 tahun je loss. Bayangkan 30 tahun, 4 tahun je loss. Okay. So, ni apa yang kita boleh faham daripada Ray Dalio. So, dia tak macam go big macam George Soros tadi. Kan? Dia kata, okay, dalam trade, even trade dalam labur, still kena ada reserve yang selamat. Maksudnya level-level yang selamat yang kita kena jaga. Okay, tu Ray Dalio. Sekarang ni bila dah kaya raya ni, biasanya orang bila jadi filantropis. Macam itulah filantropis, orang yang berbuat kebaikan. George Soros jadi filantropis, Ray Dalio jadi filantropis, kan? Warren Buffett jadi filantropis, kan? Duit dah banyak sangat, kan? Nak buat apa pun tak tahu, buatlah baik. Tu. Okay, so market wizard kan? Bukanlah dia ni market wizard, tapi dia ni terkenal sebagai orang yang interview top traders. Okay? Siapa yang biasa tahu ni, apa nama ni, dalam trade ni, tahulah pasal buku interview with top traders, market wizard kan. Siapa market wizard ni? Orang yang ada finding method yang win dia lebih pada loss, macam tu lah. Orang yang boleh ubah the market punya direction, ni market wizard. Okay. So dia ni menulis buku kan, Market Wizard series. Dia bukan satu je, dia ada beberapa series. Okay, so background dia ni adalah ekonomis, orang yang belajar asalnya student belajar ekonomi. Okay, selepas pada tu kan, dalam tempoh dia mencari kerja tu, dia trade kan. Dia trade, so lama-lama, dan dalam masa yang sama dia cari kan, apa kaedah melabur trade yang paling berjaya, paling berkesan. So dia carilah orang-orang ni, cari kan. Sampailah dia jumpa dan interview. Okay, dia kata dan dia buka lah Market Wizard Fund dan juga Fund Seeder Investment. Sebab dia kata okay, since dia dah kenal orang-orang ni, why not dia buka satu fund dan dia subkan kepada orang ni untuk
laburkan duit tu. Something macam tu lah. Dekat US ni macam cakap dia very liberal, like macam okay, you dia punya even regulation dia pun like tak macam Malaysia, very strict regulation kan. Dan dia punya trading mostly in foreign exchange trading. Okay, so trading style dia Ray Dalio ni kan, dia banyak foreign exchange. Apa dia buat adalah berani untuk cut loss. Macam ada kawan saya menulis dekat Facebook dia kan, indahnya cut loss. Saya pun tak tahu macam mana perasaan dia sebenarnya, indah dia tu kan. Mungkin dalam tangisan ke kan, kita tak pasti kan, tapi dia kata indah kan. Kita mungkin boleh ucap tahniah pada dia kan. Okey. Dan put a stop loss lah atau make cut loss, berani buat cut loss kan. Bila lebih trade level potong, sebab dan dia kata start with small sum kan, make small trade. Dia bercakap mungkin dari sudut pandang dia, sebab dia kata bila dia Schwager dia cakap dia kalau ambil loss, dia willing ambil total loss. Macam tu. Maksud kalau dia masuk sikit tak jadi, dia tak jadi lah. Dia buat dia cari tempat lain ke apa, entry lain ke apa. So dia kata start with small sum, make small trade kan, sampailah kita dapat jumpa kita punya style. Ini Jack Schwager kan. Jack Schwager ni dia menulis buku interview top trade ni sebab dia diinspirasikan oleh seorang penulis Perancis, Jack Lever nama dia kan, lebih kurang kan, bercerita tentang reminiscent of stock market operator, yang mana watak dalam penulis yang buku yang Jack Schwager baca ni lebih bercerita tentang Jesse Livermore kan. Jesse Livermore. Dan Jesse Livermore ni macam Tuan Lokman Zulkifli cerita sebelum ni, mungkin dia pernah berjumpa dengan Wyckoff ataupun pernah belajar dengan Wyckoff, yang mana diorang ni yang study macam diorang trade seperti mana smart money punya trade kan. Diorang study smart money, dia study market structure tu bergerak macam mana. Okay. Sini okay. Tuan Abu Haura, selamatkan profit, preserve, aggressive, make money. Betul, itu siapa nama? Ray Dalio cakap tadi kan. Yang mana memang kalau kata kita buat profit, yes, kita simpan. Selagi mana capital kita boleh run, kita run by capital. Okay. Tuan Azli Osman, dia kata indah 2 hari ni trade, cut loss babe. Mungkin ni salah seorang kawan yang saya cakap tadi, tapi tadi ada seorang lagi macam tu kan. Okay, so ni Jack Schwager kan. Cakap tadi tu, so dia diinspirasikan oleh penulisan Jack Lever, yang mana dia cari top trader tadi tu yang menjadi market wizard. Maksudnya orang trader yang somehow boleh influence the market. Kalau kata macam dekat smart saham ni, kita ajar kepada kita punya peserta smart saham Wyckoff kan, Wyckoff blueprint trading method, memahami macam mana smart saham ni menggerakkan market kan. Market bergerak tu bukan tiba-tiba nak bergerak, tak kan. Macam harga telur tak tiba-tiba naik kan. Harga telur tu kat luar tu naik tapi saham tu kan, saham syarikat telur dia tiba-tiba naik tiba-tiba turun tu, dia bukan nak rasa tiba-tiba je, dia ada sebab-sebab dia affected by news apa semua. Okay. So ni Jack Schwager. Okay. Kemudian orang dapat nama terrifying trader kan. Sebab apa? Dia ni memang agresif. Martin Schwartz nama dia. So cara backgroundnya, Martin Schwartz ni dia pada tahun 1984 kan. Dia mula trade awal lagi dalam 1975 macam tu kan. Dia champion dalam investing championship dekat US masa tu. Okay. Dan dia jadi profesional. Dia jadi professional trader pada 1979. Maksud sebelum dia masuk trader tu, yang mana dia punya trade dia masa tu lah tak pernah loss more than 3%. Dan dia first started trading tu, awal dia trade tu dia buat 600,000 dan double the next year tu. Even macam sekarang pun dia kata dia buat lebih kurang $70,000 sehari kan. Even million pun dia kata pernah dapat. Okay. So dia memang satu, dia ni
kalau baca profil dia ni jenis memang orang kata aku nak sentiasa menang. Aku tak boleh kalah. Kalau aku kalah mesti ada aku kena menang balik. Macam tu. Okay. So, trading method dia dia ni jenis fast trader lah kan. Dia masuk in and out dengan cepat. Dia mostly guna EMA 10 je untuk filter. Okay. EMA filter EMA 10 tu. So, dia guna Magic T indicator. Yang ni boleh Google. Magic T tu sebab T kan, huruf T. Ni kalau terpakai dekat US lah. Sebab pergerakan market tu, dia akan ada jumpa dua peak macam tu. Lepas tu T ke bawah tu maksudnya value dia tu, trough dia tu akan touch T bawah tu. Lepas dia sampai panjang T ni kan, T kiri dan kanan tu sama panjang kan. Bila dia jatuh, dia akan naik sini, dia akan jatuh balik. Macam tu. So maksudnya bila lepas tu, bila dah jumpa trough tu, dia akan naik pada ukuran yang tu. So dalam dia cakap pasal dia projectkan tempoh masa yang dia boleh profit dan lepas dia jatuh pada trough tu. Trough. Jurang belah bawah tu. Okay. Lepas tu dia gunakan dia guna price reaction kepada news yang dikeluarkan untuk memahami strength dan market sentiment. Maksudnya dia tengok adakah harga bergerak according to news kan. Contoh kalau kita boleh relate dengan apa nama ni? Top Glove sebelum ni kan. Top Glove kata dia untung bilion-bilion kan. Tapi stock price dia tak bergerak pun. Bukanlah maksud tak bergerak langsung, tapi sikit je bergerak. Tak ada macam spike kan. Sebab orang dah expect benda tu kan. So macam dia tengok situ untuk dia tentukan dia punya entry kan. Dan dia always question, do I really want to have this position? Dia akan check banyak. Dia bukan 5 dia banyak. Banyak sebenarnya. Tapi saya tekankan 5 lah. Okay. Kan kalau banyak sangat cerita pasal dia je. Okay. So ni pasal Martin Schwartz. Okay. Dan yang ni menarik sebab dia adalah seorang cikgu. Kan? Cikgu yang mengajar trader lah. Alexander Elder. Dia ni adalah orang Rusia. Dia lari daripada masa tu St. Petersburg kan. Sekarang apa nama masa tu Leningrad lah. Kan? Dekat sana ada Stalingrad kan. Dan Lenin dan juga Stalin. Okey, tapi dia daripada Leningrad. Dia sekarang dah jadi St. Petersburg. Dan dia lari daripada maksudnya komunisme tu. Masa dia bekerja dekat kapal, dia sebagai doktor dia lompat dan dia lari ke US pada umur 23 tahun. Okey. Dan dia settle dekat New York menjadi psychiatrist. Macam aneh pula kan. Psychiatrist jadi trader. Macam mana correlation antara dua ni adalah dengan ilmu, bestnya pasal dengan ilmu psychiatric dia tu, dia faham trader punya psikologi. Dan dia fokus apa nama tu untuk manage psikologi tu sebagai seorang trader untuk buat profit. Dan dia ajar kepada trader-trader yang lain untuk manage the profit. Sebab cara dia buat duit kan, dia kata trade for living. Ini cara dia, triple screen trading system. First dia guna oscillator. Lepas tu dia identify position. Oscillator ni dia pakai stokastik je. Lebih kurang lah kan. Kalau ikut yang saya baca, dia kata pakai stokastik. Dia nak tengok trend tu, sama ada dekat atas ke kat bawah. Lepas tu dia nak identifykan entry dia. Dia nak tentukan position dia, sama ada apa nama tu, dia guna EMA kan. Sama ada dia dah cross EMA berapa untuk main long ke main short ke. Dan dia itulah yang point nombor 3 tu, untuk tentukan entry atau exit dia. So orang cakap bila patah trend apa semua tu macam tu. Okay. Ada point lain yang saya nak kongsikan ialah dia tekankan money management. Dia tekankan money management. Okay. Sebab dia kata kalau kata kita ada duit kan, dan kita nak masuk, jangan masuk semua senang cerita kan. Nanti saya tunjukkan macam mana kita cakap nak masuk semua ke, kita nak masuk baik-baik ni kan. Ada graf sikit saya kongsikan. Okay, lepas tu dia kata impulsive trade tu adalah yang menyebabkan orang loss.
Impulsive trade ni kalau orang yang dah dulu masa saya awal-awal belajar saham like macam kalau tak masuk sehari tu macam kena masuk for whatever reason rasa macam nak masuk ke kan. Kalau tak masuk tu macam loser lah macam tu lebih kurang. Tapi itu adalah impulsif kan. Kita sebenarnya kena faham sama ada psychologically kita ni ready atau tak untuk masuk ke dalam market untuk trade. Kita kena tahu kalau macam sekarang kalau counter tu saya tak study, so basically memang saya dengar je lah kalau orang cakap kan. Kalau dalam grup Wyckoff yang saya cerita tadi tu, duk post profit counter ni kan. Kalau saya nampak pun, saya tengok pun, lagi saya tak study, tak fahamkan trade tu, saya takkan simply masuk lah. Sebab saya tak tahu analisis apa yang dibuat ke atas stok tu. Okay. Lepas tu dia kata, belajar semua cara, kan? Tapi jangan accept pada face value. Contoh macam kita belajar memang purely technical, contoh purely technical. Okay? Cross line DMX cross, line apa nama ni, ADX cross apa semua kan. Itu face value. Tapi kita tak faham betul-betul kenapa dia cross dan correlation dengan volume dan juga price. Kan? Kalau kata kita fahamkan betul-betul, kita boleh tahu sama ada cross tu very significant punya cross ataupun just like macam technical punya cross lah kan. Kadang-kadang orang kata breakout jadi fake breakout. Sebenarnya kalau kata yang betul-betul nak belajar betul-betul apa nama tu, the trading plan tu, kita dalam Smart Saham ni kita ada ajar. Okay, boleh dah tengok smartsaham.com, produk-produk yang kita ada. Okay. Saya nak tambah sikit tadi. Schwartz Martin Schwartz tadi. Yang yang ni tadi. Sama tak macam Alexander Elder cakap tadi. Overtrade will make you lose more. Dia kata jangan overtrade. Kalau kata tak ready, jangan trade. Jangan trade berlebih-lebihan. Kita kena faham apa yang kita buat. Okay. So, ni yang 5 orang tadi kan, boleh nampak macam mana berbeza setiap seorang tapi berjaya. So, tak adalah macam kita tahu apa nama tu, cara kita menjadi itu, kita kata kat orang inilah cara dia yang paling berkesan kan. Pergi apa macam betapa dapat stop bagi kan. Inilah cara aku paling berkesan. Tak. Okay. So, nanti kita akan pergi kepada lesson dan juga macam mana kita boleh apply, tapi sebelum tu kita ada commercial break. Jumpa sekali lagi. Okey. Apa yang kita boleh pelajari daripada 5 orang ni tadi? Kan? Rasa macam rahsia dia kan. Sebenarnya bila kita tengok macam sebenarnya tak adalah rahsia sangat, kan? Sebab dia bukan 5 perkara ni. Kita kena faham, kita kena understand kita punya trading plan. Kita kena faham diri kita ni macam mana. Ada kita ni jenis orang yang boleh high risk, boleh hadap fluctuation yang sangat laju, kan? Ataupun kita jenis orang yang santai, yang suka zone yang confirm. Okey, dalam Wyckoff kita ajar kat mana zone yang selesa, zone kat mana yang you boleh adrenaline kan. Maksudnya kalau kata tak keluar pergi bersukan berlari pun boleh duduk trade saham dan berpeluh. Itulah. Okey. So faham trading plan. Kita ni orang macam mana? Sebenarnya trading plan ni reflect dengan diri kita ni. Kan? Dan juga modal kita. Kalau banyaklah plan yang kita boleh buat pelbagai strategi. Tapi kalau tak cukup banyak macam mana? Okey. Lepas tu jangan get carried by emotion. Okey, jangan dibawa-bawa oleh emosi kan. Macam ada kawan kita tadi kan. Dah cut loss kan. Dia kata indah. Maksudnya dia tak dibawa oleh emotion. Kan? Sama ada dia betul-betul rasa indah kan. Dia habis cut loss tu, dia duduk berzikir ke apa. Dapat pandangan baru apa kan. Tu lain lah kan. Tapi tak dibawa oleh emosi kan. Maksudnya past trade is past trade. Every trade is a new trade. Okay. So different nature dia, different karakter dia. Okay. Jangan jatuh cinta dengan satu-satu counter tu. Okay. Lepas tu, money management. Kalau ada banyak ni, jangan masuk kali lump sum. Masuk sikit kan. Pecahkan.
Okey. Pecahkan, maksud saya entry kan. Lepas tu yang keempat, kita bercakap pasal diversify asset allocation. Macam mana sekejap lagi nanti saya tunjukkan contoh dia kan. Okey, tapi kita bercakap pasal jangan kalau kita ada duit certain duit tu jangan semua. Kalau kata macam saya sebagai financial planner, ada orang ada duit tu saya akan tengok dulu. Dia dah ada reserve emergency fund ke belum? Lebihan duit dia tu untuk apa? Kalau kata dah memang dah tak ada apa-apa, itulah duit yang dia boleh explore. Tapi explore tu kita bercakap pasal bukan boom semua terus pergi stock trading. Dia kena go by go by risk level dulu. Pergi yang moderate dulu kan. Unit trust mungkin ataupun biasakan diri dengan mana-mana investment yang moderate return. Dah faham risk tu macam mana, barulah explore yang lebih risiko, lebih fluctuation dia. Okay. Dan willing untuk cut loss dan renew strategi. Okay, macam saya cakap tadi, every trade is a new trade. Kan? Kalau kata sebelum ni jadi, sebab condition sebelum dia tu yang menjadikan dia macam tu. Tapi yang bila kita masuk sekarang ni, maksudnya jenis trader yang dah masuk lain, news-news yang baru lain, situasi dekat luar, ekonomi kat luar pun dah lain. So every trade is a new trade. So kita tak boleh kata sebab yang lepas tu jadi, yang ni pun akan jadi. Okay? Okay. Jadi macam mana yang tadi tu kita nak apply? Kan? Macam mana kita nak apply asset allocation, macam mana kita nak buat diversification, kan? Macam mana kita nak faham kita ni orang yang trade macam mana. Okay. So kita tengok dari segi asset allocation So kita cakap pasal asset allocation, kita macam Ray Dalio cakap tadi kan. Kalau boleh ada yang dua uncorrelated. Kalau yang ni naik, yang ni turun. Bila yang ni turun, yang ni pula naik. So kita akan sentiasa dapat gain dia. Okay, contoh kita tengok apa tadi? Dow Jones versus gold. Okay. So macam kita tengok masa 2016 ni uncorrelated kan. Gold naik, stock kat bawah, lepas tu dia cross kan. Stock naik kan. Gold ke laut. Tak adalah, kalau dia mendatar. Lepas tu bila hujung-hujung sebelum COVID tu, kalau perasan, okey, dia in tandem tau, dia naik bersekali. Masa ni mungkin dah ada kerisauan orang, tapi dalam masa sama dia nak buat stok, duit dalam stok kan. Emas dia beli, stok dia beli. So masa tu ada kenaikan, tapi bila jatuh masa COVID, dua-dua jatuh. Sebab COVID ni menyebabkan orang hilang keyakinan tanpa sebab lah kan. Sebab everything stop, ekonomi semua stop. Tak tahu sebab apa. So orang just secure everything kan, tak buat apa-apa. So jatuh kan. Lepas tu dia naik balik in tandem bersekali. Maksudnya Harvard Business Review ada study kan. Dia kata kenapa COVID ni tak menyebabkan ekonomi jatuh teruk, yang sangat teruk macam Asian Financial Crisis, Greece punya crisis. Sebab masa sebelum COVID tu, ekonomi dah terganggu dek Trump ni kan. Orang tak confident sebab Trump ni tweet dia je kacau apa semua. So orang duit dia just enough dalam market kan. Ekonomi krisis jadi sebelum tu sebab dia kata ada overhang, ada lebihan duit berbanding supply yang ada tu. So bila macam supply tu crash, so duit tu semua akan jatuh. That's why dia drop kau-kau. Tapi macam COVID tu, sebab sebelum tu orang dah manage the money, manage duit tu. So dia tak adalah lambat sangat untuk dia naik. Dia dah terus, okay, orang dah rasa okay, bisnes dah berjalan, okay, run. Tapi masih ada skeptical, masih berhati-hati. So dia ada orang letak duit dekat stock, ada orang letak duit dekat gold. Pasal tu dia naik bersekali tu. Naik bersekali sampailah dekat ke hujung 2020 tu, dia jadi tak correlate kan. Gold jatuh, equity terus naik. Okay. So bila macam ni, yang ni kita cakap pasal diversify, yang macam Ray Dalio cakap. Sebab Ray Dalio dia ada bond dalam portfolio dia, sentiasa ada equity, ada bond, ada gold. Okay, long term bond, short term bond, dua-dua ada. Ini Dow Jones versus gold. Kalau kita tengok KLCI pun lebih kurang kan. Masa Februari 2020 kan, awal-awal COVID tu,
Dia bersekali kan. Macam ni. Kita nampak kan, dia bergerak bersekali. Okay, lagi-lagi lepas pada start PKP tu, orang ada duit. Orang trade kan. Dalam masa yang sama dekat ada certain part of people, dia risau. So dia switch duit dia pergi ke gold. That's why dia naik bersekali tu. Naik bersekali kan. Sampailah November dekat hujung tahun tu, dia dah mula bergerak secara bertentangan kan. Gold turun, equity naik kan. Equity nak turun, gold naik. Macam tu. So kita sentiasa perlu ada asset portfolio yang seimbang. Okay, so yang ni yang kita boleh aplikasikan lah apa yang Ridal cakap. Tapi ni bukan bercakap pasal gold dengan equity je. Kita kena balance out everything kan. Portfolio tu kena balance according to kita punya risk profile. Bukanlah balance, tapi dia match dengan kita punya risk profile. Kalau kita jenis orang agresif, so agresif yang macam mana? But still kita kena ada on the defensive punya portfolio yang kita kena simpan. Sebab bila ada profit, kita kena letak situ kan. Ingat cakap dia kan, aggressive and defensive at the same time. Okay. So macam mana kita nak faham kita ni jenis orang macam mana? Saya ada bagi dua counter lah. Bukan bagi-bagi dua jenis chart kan. Okay. Contoh macam ni, counter yang downtrend. Betul? Downtrend, turun. Tapi dia punya game atas ni, yang dekat warna ungu sikit ni dengan color peach cerah ni, dia punya trading plan dia berbeza. Okay, trading plan dia berbeza. Kalau orang wake off, kalau tengok macam ni, wow, cantiknya kan. Lepas tu tengok pula harga ni, dah tahu lah kot kan. Counter apa kan. Tapi bila tengok macam ni, oh wow, cantiknya kan. Dia gerak kan, dia turun, lepas tu dia naik kan. Lepas tu dia turun, dia cucuk-cucuk, lepas tu cucuk dalam sikit. Lepas tu dia gerak naik atas, dia nak buat apa ni. Kalau Wyckofian, dia akan faham pergerakan ni kenapa macam ni. Okay. Ada ke? Siapa tahu ni counter apa? Counter yang bermain pada harga 90 sen. Ada kawan kita di studio ni, dia love hate relationship dekat sini. Kan? Dia sayang, tapi dalam masa dia benci. Gitu lah. Okay. Bukanlah 90 sen. Tuan Faiz, dia masih dengan biar auto dia. Sayang gila. Kan? Malam ni dia bawa orang rumah dia kat sini. Sama sayang biar auto dengan rumah dia, sama je. Okay. Lepas tu ni, counter yang kedua kan. Tak ada punya. Waduh. Saya dah letak apa tadi? Tak ada pula. Aduh, tak dapat nak kongsikan lah tuan-tuan dan puan. Aduh. Minta maaf. Macam kena scam pula kan. Aduh, hai. Tapi saya tak berniat untuk scam. Saya tak tahu masalah dia. Memang saya ingat malam tadi saya dah letak. Tapi hilang. Okay. Tapi saya bercakap pasal yang counter ni. Maksudnya, kita kena faham. Bila kita masuk dekat sini, trading plan dia macam mana? Kat sini kalau macam secara overview dia, sini adalah fast game. Fast in, fast out. Fast in, fast out. Kan? Sebab dia dalam trend yang tengah menurun. Tapi kan kat sini, kita boleh slow and steady sikit. Kita tahu kat mana nak masuk, kat mana keluar, kat mana nak masuk, kat mana nak keluar. Mungkin kita gradually kita add on kita punya capital. Sebab kita tahu dia tengah buat something, okay, yang mungkin naik lebih tinggi selepas pada tu. Okay. So itu yang saya boleh kongsikan, iaitu kalau kata bercakap pasal lesson yang kita belajar boleh dapatkan tadi kan. Macam mana kita diversify, kita kena faham trading plan kita kena ready untuk cut loss kalau trading plan tak jadi. Kita kena diversify portfolio kita kan. Jangan be emotional dalam trading, jangan overtrade. Dan juga amalkan money management dengan baik. Okay, so dengan itu ini perkongsian saya tadi. 5 top traders dan rahsia mereka yang actually tak adalah rahsia sangat. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar something. Jangan lupa untuk ikuti sesi Bursa Chit-Chat kami pada hari esok kan. Berkenaan untuk market wrap up. Siapa? Boleh tengok poster kita lah. Okey, dan sebelum saya tutup, saya ingin maklumkan yang sesi Bursa Chit-Chat kita ni adalah kerjasama dengan Bursa Malaysia I. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh scan QR code ni dan juga follow lah kita punya media sosial kan, smartsaham.com.
untuk maklumat-maklumat yang lebih lanjut, ya, perkongsian-perkongsian yang lebih lanjut. Okey, dengan itu saya Ahmad Zainuddin Saruji, financial planner, financial advisor bersama dengan The Sophisticated Investor. InsyaAllah berjumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum dan selamat malam.